بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا المصطفى المختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, macam biasa kita zahirkan rasa terima kasih kita dan syukur kita pada Allah yang pertamanya dengan limpah kurnia dan inayah dari Allah kita dapat manfaatkan kederak yang Allah Ta'ala kurniakan buat kita sementara waktu, lalu kita mengolah kederak tersebut untuk melakukan ta'at. Yang keduanya, Alhamdulillah, malam ni setelah mana sekian lama saya tenggelam, malam ni baru timbul. Tenggelam lama tu pasal tak sihat. Jadi lama juga tak boleh mangkit. Malam ni boleh mangkit, Alhamdulillah. Bertemu kita dalam majlis ilmu dan terpisah seketika. Tertangguh majlis ilmu dan malam ni kita jumpa lagi dalam majlis yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW cerita pada kita, Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan fudala. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala ni ada satu malaikat yang kerja mereka duk ronda seluruh dunia. Mereka ni kerja berjalan, malaikat ni. Ada malaikat duk tawaf Baitul Ma'mur. Sekali tawaf 70,000, tukar yang lain pula 70,000. Ada yang rokok dan sujud pada Allah sampai kiamat. Tapi ada di antara hak banyak-banyak tu ada satu geng malaikat ni sayyaratan fudala. Dia kerja ronda. Dia pusing seluruh Malaysia. Dia pergi Filipina. Dia ronda pergi Tokyo. Semua negara dia pergi. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pasal apa dia ronda? Yattabi'una majalis az-zikri. Mereka duk cari tempat-tempat orang yang berimpun ramai, duk buat benda yang boleh ingat Allah Ta'ala. Benda yang ingat Allah Ta'ala, zikir ni ada dua bentuk. Dalam ilmu tasawuf kita belajar ada dua, zikir amali dengan zikir ilmi. Ataupun istilah yang kedua panggil tarikat. Tarikat ilmiah dengan tarikat amaliyah. Zikir amali ni yang kita duk zikir macam tadi lepas mayang ni. Zikir ilmi ni zikir dalam bentuk ilmu, dengan ilmu tu membuatkan dia ingat Allah Ta'ala. Selalunya bila orang dengar kuliah ni, baca kitab ni, dia ingat Allah Ta'ala. Sebab kuliah ni dia sebut pasal syurga neraka, dosa pahala. Sebab tu orang dengar kuliah ni dia memang ingat tentang akhirat, ingat tentang Allah Ta'ala. Jaranglah orang dengar kuliah ni dia memang dia ingat janda ke apa ke. Jaranglah, walaupun ada agak kadang-kadang. Jadi malaikat ni dia ronda-ronda, dia cari tempat orang berimpun duk buat benda yang boleh ingat ke Allah Ta'ala. Fa idza wajadu majlisan fihi dhikrun. Bila mereka jalan-jalan, mereka tengok ada tempat orang berkumpul duk buat benda ingat ke Allah Ta'ala, jalasu wa qa'adu ma'ahum. Mereka turun duduk dengan geng-geng hak ramai.
wa haffa ba'duhum ba'dha bi ajnihatihim ma bainahum ila ma baina sama'id dunya. Depa turun duduk dengan geng-geng hak ramai itu penuh dalam masjid ke surau ke, sampai bertindih sayap sehingga sampailah ke langit dunia, langit tamam. Depa ronda, depa tengok tempat orang duduk ramai, depa nampak berkelip di atas bumbung masjid, bumbung surau. Berkelip lap depa turun daripada langit ataupun arash. Depa turun duduk dengan orang-orang hak ramai, penuh, tak ada ruang hak kosong tu semua depa duduk. Kiri kanan kita duduk ada lala ni. Dan mereka pun dengar malam ni, kata ustaz tu main cerita pasal kita malam ni. Ni mereka duduk dengar lah ni, ada kiri kanan kita ni. Penuh. Walaupun kita nampak kosong, penuh lah hadis sebut. Bertindih di antara satu sama lain sampai ke langit yang pertama. Mereka nampak semua tempat berkelip lampu di bumbung surau ataupun bumbung masjid. Mereka turun. Mereka turun duduk dengan kita. Mereka duduk lama sungguh. Lama tu lama mana mereka tunggu. Ni malam ni mereka duduk dengar saya duduk cerita pasal mereka ni. Wa idza tafarraqu, bila mana orang hak ramai ni berpisah, araju wa sa'idu ila as-sama', barulah depa bakat bersiap, depa balik jumpa Allah Taala. Lah ni tak balik pas isyak ni depa balik. Lah ni depa duk dengar saya cerita ni. Depa duk dengar saya duk cerita lah ni, cerita pasal depa duk tunggu kita lah ni. Bila depa naik jumpa Allah Taala, faqala lahum, Allah Taala tanya depa, rupa-rupanya depa tak ronda saja, kena hantar laporan ke Allah Taala sagi pas isyak ni. Lah ni depa duk tengok kita lah. Ke Masjid Al-Abrar ni dengar kuliah malam ni, lena kedak depa tengok. Kalau tempat ramai lagi, sengah-sengah dia menyandang, dia buka handset tengok WhatsApp. Malaikat duk tengok perwatakan orang yang duduk dalam tempat zikir tadi ni. Ada hak lena, dia tempat long dia kerja lena tu. Dia tengok. Allah Ta'ala tanya mereka, min aina ji'tum wa huwa a'lamu bihim. Hadis sahih. Bila jumpa Allah Ta'ala tanya, hampa ni mai daripada mana ni? Wa huwa a'lamu bihim, sedangkan Allah Ta'ala semua tahu, tapi Allah Ta'ala tanya. Pasal apa tanya? Supaya dialog ni Nabi abad kat kita. Kata bila kita duduk dalam tempat kuliah ni, bukan duduk saja-saja, ada orang yang Allah Ta'ala hantar, makhluk yang Allah Ta'ala hantar, mai duduk pantau kita, tengok macam mana kelakuan kita belajar. Ni duduk tengok kita, tengok saya. Dia pun duduk sembang sama mereka, ustaz ni duduk bersyarah pasal kita pula malam ni. Tu mereka duduk cerita sama-sama mereka lah ni duduk dengar. Sekejap insya mereka balik. Allah Ta'ala tanya sebab nak suruh Nabi cerita rakaman dan dialog ni. Faqalu, mereka jawab, ji'na min ibadillaka fil ard. Saat-saat ni kami mai bertemu dengan hamba kamu di muka bumi. Malaikat jawab, kata kami mai jumpa manusia di bumi. Allah Ta'ala tanya, hampa ni mai pada mana? Masjid Al-Abrar. Hampa pada mana? Masjid Kuala Ketil. Hampa pula mai pada mana? Kami Masjid Jeniang. Mereka cerita habis. Hak mai Masjid Al-Abrar, berapa ribu malaikat mai bertindih sampai ke langit pertama ni, mereka akan bagi laporan pasal syai, pasal kita. Tiap-tiap kali ada majlis zikir, sama ada zikir dengan mulut ataupun zikir dengan ilmu, mereka akan mai duduk sekali, lepas tu mereka akan balik hantar laporan. Bila hantar laporan tu Allah Ta'ala tanya, dia cuti lama macam biasa, dia ada muqaddimah. Kalau tiap-tiap bulan mai tak ada muqaddimah, baca kitab terus. Allah Ta'ala tanya, apa pergi tengok mereka duk buat apa? Faqalu, malaikat jawab ke Allah Ta'ala,
Malaikat jawab kepada Allah Ta'ala, yusabbihunak wa yahmadunak wa yuhallilunak. Depa duduk mengucap tasbih, depa duduk tasbih, depa duduk dalam majlis zikir tu, depa duduk tasbih. Bila kita duduk tasbih? Sayyidina Mu'az bin Jabal kata, wa muzakaratahu tasbihun. Orang yang sentiasa mendengar majlis ilmu ni, dia merupakan tasbih kepada Allah Ta'ala. Orang yang selalu dengar majlis-majlis ilmu ni, kata Sayyidina Mu'az bin Jabal. Jadi malaikat segil pansyah bak kata, kita duduk ni malam ni kita tak ucap tasbih, tapi kelakuan kita tu dinamakan tasbih kerana bermuzakarah dengan ilmu tu. Mu'az bin Jabal kata dia merupakan tasbih kepada Allah. Lalu malaikat habaq lagi kita duduk tasbih. Tak habaq kita duduk dengar kuliah ke apa, habaq kita duduk tasbih. Sebab Sayyidina Mu'az bin Jabal sebut kata bermuzakarah ilmu tu adalah tasbih. Selalu dengar muzakarah ni, selalu dengar lah. Malam ni dengar, malam esok dengar. Lagi mereka buat apa lagi? Wa yahmadunak, mereka duk puji. Sebab bila mana kita dengar kuliah ni, dengar majlis ilmu ni, kita akan nampak kehebatan, betapa powernya Allah Ta'ala, dan sangat-sangat berbezanya Allah Ta'ala dengan makhluk yang selain daripada Allah Ta'ala. Jangan kita mengaji bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman tu kalau kita mengaji, terjemah Melayu pemurah. Makna pemurah tu, Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang yang patuh pada dia, dan bagi nikmat kepada orang yang kufur dan lawan dia. Allah Ta'ala bagi. Orang yang tak sembahyang Allah Ta'ala bagi. Orang hak sembahyang Allah Ta'ala bagi nikmat, hak tak sembahyang Allah Ta'ala bagi. Bahkan kadang-kadang hak tak sembahyang Allah Ta'ala bagi lebih banyak lagi. Maknanya Allah Ta'ala spesialnya, Allah Ta'ala dia bagi benda kat orang hak bagus pun bagi, hak tak bagus dengan dia pun bagi. Saya kalau tuan-tuan bagi beras, so balik bagi ke orang Puat Panjang, saya cari orang hak bagus-bagus dengan saya, hak jenis tak belaga kepala dengan saya, bebas. Nak pula duk kutuk saya belakang pula, lagi saya tak bagi. Dan kebanyakan orang lagu tu. Dan ada orang yang dia bagi pada orang yang suka pada dia, dan dia bagi pada orang yang tak suka pada dia. Ni sifat orang yang bagus. Tapi kebanyakan kita, bila mana orang bagus kita bagi. Tapi kalau tak bagus dengan kita tak bagi. Antaranya saya lah. Kalau duk tahu kawan tu duk kata kat saya, duk fitnah saya, duk reka cerita saya tak buat, beras tuan-tuan bagi, so bagi sumbangan kat orang susah kat kampung kat Bali ni, saya tak bagi lah. Orang duk kata kat saya fitnah, cerita macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi. Bagus punya Allah Ta'ala. Dengan sebab kita faham tu, kita kata Allah Ta'ala bagus, tu dikatakan kita sedang memuji Allah bila kita mengaji. Canggih Allah Ta'ala. Orang yang tak bagus dengan dia, apa dia bagi ya? Bagi sehat, bagi nasi, beras mahal pun boleh. Tu orang hak lawan dia. Saya orang lawan saya tak bagi. Orang duk fitnah, mereka cerita saya ni benda buruk, saya tak bagi. Sebab saya tak bersifat dengan Rahman dan tak bersifat dengan Jawad. Nabi bersifat dengan Jawad, bagi ke orang hak bagus, dengan orang hak tak bagus dengan Nabi pun bagi. Bila kita belajar, kita tahu kata Tuhan ni hebat, lalu kita rasa teruja dan rasa hebatnya Allah Ta'ala, walaupun orang tak taat dan engkar serta bongkak dengan Allah, Allah Ta'ala bagi nikmat. Lagi Allah Ta'ala tanya mereka kata apa lagi, mereka buat apa lagi. Wa yuhallilunak, mereka ada ucap tahlil. Ucap tahlil macam kita faham lah, la ilaha illallah. Setiap zikir dia ada nama no. Hayya ala salah, hayya al falah dinamakan hayya alatain, nama dia. La haula wala quwata illa billah dinamakan hauqalah, nama-nama dia lah. Bukan orang ada nama, zikir-zikir pun ada nama. Malaikat kata depa duk
bertahlil kepadamu wahai Tuhan. Apa maksud tahlil? La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Bila kita duk zikir tahlil lah ni, kita duk dengar kuliah. La ilaha illallah tahlil sini dengan maksud depa memperkemahkan i'tiqad dan akidah. Kita bila kita duk belajar, rajin dengar kuliah, pegangan kita makin kejap. I'tiqad kita makin kemah. Bila rajin duk dengar majlis ilmu. Sebab tu yang jarang dengar ni, kadang-kadang dia pun tak tahu dia pegangan dia tu apa dia. Dia pun tak tahu. Orang jarang dengar Islam dia jarang dengar. Pegangan dia pun dia tak tahu macam mana. Ahli sunnah wal jamaah ke fahaman apa dia pegang. Kadang-kadang pegang fahaman Jabariyah. Model ni pun ada Jabariyah. Jabariyah ni semua Allah Ta'ala. Macam kita kata setengah orang, buatlah hang tak berubah, buatlah hang tak jadi bagus. Siapalah hang suka duk buat benda tak elok. Dia kata hang cakap senang. Aku beranak keluarga aku, keluarga orang yang tak beragama. Mak ayah aku tak bisa abang pasal agama. Hang tak apalah, abah hang tu imam, mak hang guru kafar, ustazah. Sebab tu hang bagus, hang kenal agama. Aku, keluarga aku bukan keluarga beragama. Ayah aku tak pernah abang pasal agama. Dia jadi tak elok tu pasal apa? Pasal Tuhan takdirkan keluarga dia tak elok. Dia panggil Jabariyah. Semua Tuhan. Qadariyah semua kita. Tuhan buat kederat kat kita, semua kita buat. Kita buat rumah, kita yang buat. Tu Qadariyah. Jabariyah ni semua Allah Ta'ala. Macam kita ni kereta kontrol. Allah Ta'ala tu pegang remote. Ni Jabariyah model. Ada orang pegang tu. Dia tak nak buat guna, Tuhan takdir ku susah. Tuhan dah buat hidupku susah. Dia tahu mana tu bila dia duduk rabat ni tengok Lauh Mahfuz tu, dia pandai kata Tuhan takdir. Padahal takdir ni benda yang berlaku setelah daripada usaha tu kata takdir. Dia usaha tak dapat ke, tu kata takdir. Benda yang berlaku lepas daripada takdir. Lepas daripada usaha. Jadi setengah orang tak tahu akidah sebab jarang dengar. Yang saya pernah cerita hari itu, ada seorang syekh dia berbincang dengan kawan dia, seorang profesor non-muslim, kawan baik. Syekh ni kata hang belajar tinggi-tinggi pasal apa? Hang tak Islam kan? Pandai-pandai pasal apa tak Islam? Tu yang profesor tu kata kat Syekh tu, hang cakap tak apalah sedap, hang beranak keluarga Islam, aku beranak keluarga aku, mak ayah aku bukan Islam, pasal tu aku tak Islam. Dengar macam champion lah dia cakap tu. Bila dia kata lagu tu, Pak Syekh ni tanya, hang beranak dulu, ayah hang kerja apa? Dia kata ayah aku jual daging. Syekh kata awak hang tak jual daging. Pasal beranak ayah hang non-muslim, hang pun non-muslim sebab ayah hang tak Islam. Lepas tu hang beranak ayah hang jual daging, pasal apa hang jadi bersyarah? Dia pun tergamah. Tadi nampak macam power lah, dia tergamah. Syekh tu tambah lagi, pasal apa bab dunia hang boleh fikir nak cari yang terbaik, tapi pasal agama hang tak boleh fikir nak cari yang terbaik. Bab kerja boleh fikir jadi bersyarah, awak tak jual daging, bab beranak abah hang jual daging. Ada orang panggil fahaman orang Islam pun ada gitu. Dia kata keluarga aku Tuhan takdirkan susah, betul pun saya nak kaya aku lah. Tuhan takdirkan keluarga kami ni susah. Arwah ayah saya lalu tanah pam tak ada, meninggal tak tinggal apa, kami hidup macam ni susah. Atau panggil Jabariyah. Ataupun keluarga kami tak beragama, sebab tu kami tak ada agama. Maksudnya tak beramal dengan agama, ni Jabariyah. Ada setengah pegangan dia lari daripada sunnah wal jamaah. Macam kita duk mengaji kitab Hidayatus Subyan, Ustaz Ilmi duk mengajar masjid kita no. Ustaz Ilmi Asy-Syafi'i, kitab Hidayatus Subyan. Kita mengaji bab pisau yang boleh memotongkan barang. Pisau kerak kaca panjang, putih. Putih kaca panjang tu pasal passion pisau. Pisau ni dia tajam, passion dia boleh kerat barang hak lembut. Dia pegang kata putih kaca panjang pasal passion pisau, gugur iman tanpa khilaf ulama, murtad tanpa khilaf ulama. Yang kedua, pisau kerak kaca panjang, putih kaca panjang tu disebabkan ketajaman yang diciptakan oleh Allah pada mata pisau. Allah telah cipta ketajaman yang ada pada mata pisau
ketajaman itulah yang memutuskan kacang panjang. Terbit dua qaul, satu qaul kata murtad, satu qaul kata dak. Pasal apa tak murtad? Pasal dia masih sabitkan lagi kuasa Tuhan. Allah Ta'ala cipta lagi ketajaman tu. Dengan ketajaman yang Allah Ta'ala cipta tu lah putusnya kacang panjang. Yang ketiga, pisau kerak kacang panjang. Putus kacang panjang tu Tuhan cipta. Cipta putus itu pada ketika ditenyih mata pisau. Yang ni li sunnah wal jamaah. Dia Islam lagi mukmin. Yang keempat, dalam kitab Faridatul Faraid duk cerita kita pakai cincin di jari, goyang jari. Cincin bergoyang pasal jari bergerak, gugur iman. Tidak ada khilaf ulama. Berapa ramai orang pegang cincin goyang di jari pasal jari bergoyang. Bangunan runtuh sebab gempa bumi. Gempa bumi itulah punca runtuhnya bangunan. Dia pegang dalam hati dia lagu tu. Berapa ramai pegang lagu tu? Mulut cakap tak apa, tauhid ni dia jaga hati, dia tak jaga mulut. Maksudnya mulut cakap, aku kalau tak kerja, anak aku nak makan apa, siapa nak jamu anak aku? Percakapan lagu tu tak salah. Tapi kalau i'tikad salah lah. Kebanyakan orang pegang kalau cincin di jari, goyang jari, cincin goyang pasal bergeraknya jari. Ahli sunnah wal jamaah, cincin bergoyang sebab digoyangkan oleh Allah pada ketika digerakkan jari. Macam kita makan lah, kita duduk belajar lah tauhid. Allah Ta'ala boleh buat bagi kita kenyang tanpa kita makan. Macam Siti Maryam, mak Nabi Isa. Allah Ta'ala boleh buat kita bagi kenyang tanpa makan. Tapi Allah Ta'ala tak mau bagi kenyang. Allah Ta'ala kata, kau nak bagi kenyang boleh, tapi apa kena sumbat benda makan, baru aku cipta bagi kenyang. Maknanya kau nak mudah faham, kenyang dengan benda makan tu benda lain-lain. Cuma Allah Ta'ala cipta kenyang tu waktu nasi tu masuk betul-betul dalam perut kita, pak Tuhan cipta bagi kenyang. Maknanya kenyang tu Tuhan cipta, nasi Tuhan cipta. Berlaku pada ketika tu dengan iradah Allah, maka berlakulah kenyang. Kenyang tu Tuhan cipta. Tu dipanggil fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ayah-ayah yang duk ikut pengajian memang tak ada masalah rabak ni. Orang lain hak Islam tapi tak pernah dengar pengajian tauhid. Memang dia berpegang goyangnya cincin sebab jari itu bergoyang. Runtuhnya bangunan pasal gempa bumi berlaku. I'tiqad dalaman dia gugur iman tanpa khilaf ulama. Sebab itulah malaikat kata ke Allah Ta'ala, yuhallilunak. Depa duk mengaji tu, depa tengah duk mengucap tahlil. Maksudnya depa perkemahkan akidah dan depa ni akan mati dijamin syurga. Saya nak ringkas cerita pasal nak baca kitab ke. Di hujung hadis tu panjang. Allah Ta'ala tanya depa duk minta bagi, depa minta ampun. Allah Ta'ala kata, apa nama malaikat kata, yastaghfirunak, depa duk minta ampun kepada kamu. Kemudian Allah Ta'ala jawab, akan ku ampunkan dosa depa dan aku akan kurniakan syurga pada depa. Bila Allah Ta'ala jawab begitu, malaikat masih termenung. Lalu Allah Ta'ala tanya pasal apa? Faqalu, malaikat jawab, wa ma'ahum 'abdun khata' marra wa jalasa bihim. Kami duk fikir, duk penin, bahasa kita lah, duk penin sebab dalam banyak-banyak geng hak duk mengaji tu ada seorang manusia ni, dia kaki maksiat, dia lalu lah, dia singgah lah. Bukan dia niat daripada awal nak pergi, tersinggah, dia lalu lah. Adakah dia ni akan diampunkan dosa juga? Kawan ni kaki maksiat, dia main tu pasal ada kerja lain, lalu dia tersinggah dan terdengar. Malaikat tanya nak buat guna dengan dia ni. Lalu Allah Ta'ala sebut, falahu ghafartu. Kawan hak singgah tu pun tak niat nak main dengar kuliah, tapi dia singgah, Allah Ta'ala katakan ku gugurkan seluruh dosa dia. Sehingga ulama sebut dosa besar ni dipermudahkan oleh Allah untuk dia bertobat. Dia duk berasa nak tobat dengan sebab dia lalu pada tempat majlis zikir dan dia terduduk dan menyertai mereka tu walaupun tanpa diniat pada awalnya. Lalu Allah Ta'ala kata di ujung,
la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk dalam majlis zikir ni, bila dia balik, ada orang lain berkawan dengan mereka. Orang hak berkawan dengan mereka tu, hak tak main majlis tu, yang berkawan dengan mereka, Nabi kata mereka tak akan mengenai sebarang kecelakaan dalam hidup mereka. Orang yang berkawan dengan orang duduk dalam majlis zikir tu, mereka tak akan kena sebarang celaka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Pasal itu cuti lama teringat Masjid Al-Abrar. Malam ni pun nyari-nyari lah, tak jadi main. Tadi teratak ilmu saya, angin kuat, jadi ada kemah-kemah apa semua melayang, duk main hujan tadi sampai pukul 6. Tapi dah teringat lama tak main Al-Abrar. Malam ni saya gagahkan jua, pakai driver main hantar anak saya, walaupun tak cukup syarat lagi, tapi nak bagi sampai kat malam ni. Pasal saya mata kelebu, tak boleh buat kereta. Jadi kitab pun kena tengok kitab canggih sikit malam ni, dia boleh besar sikit, tu besar penumbuk, nampak jelas. Baik, kita sambung malam ni tafsir Nurul Ihsan muka surat 48, dan nak renjak belakang sikit baris yang keempat daripada atas. Baris keempat bilang daripada atas muka surat 48 bagi yang ada kitab lah. Tak ada kitab macam biasalah, tak tengok muka surat, tengok muka saya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Apa arti? Hai segala mereka yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, minta tolong oleh kamu, yakni minta tolong Allah Ta'ala dengan sabar atas taat dan bala dan semahyang. Minta tolong oleh kamu, yakni minta tolong Allah Ta'ala dengan sabar atas taat dan bala dan semahyang. Ayat ni Allah Ta'ala sebut pada orang beriman cara nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Orang nak minta tolong dengan Allah Ta'ala, cara dia sabar, lepas tu dia jaga semayang. Ni duk minta tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semayang tak. Antu orang tak pergi minta tolong. Semayang maghrib pun tak, subuh pun tak. Duk minta tolong Allah Ta'ala murahkan rezeki, minta tolong Allah Ta'ala bagi sihat isteri dia, minta tolong Allah Ta'ala bagi sihat anak-anak dia, pergi semayang tak. Tu cara minta tolong salah. Malam ni ayat ni Allah Ta'ala nak habaq kat kita teknik nak minta tolong ataupun cara hak betul nak minta tolong ke Allah Ta'ala. Cara dia guna, kena sabar atas bala, lepas tu kena jaga semayang. Ni cara nak minta tolong. Tu setengah-setengah kawan kita nak minta tolong, suruh doa bagi murah rezeki, ada kes mahkamah suruh ni, orang azan isya tu balik ke tu tak semayang. Orang azan maghrib ni sembang sampai ke isya. Dia minta tolong suruh kita buat bacaan Yasin malam Jumaat, sembang lepas maghrib sampai ke isya. Tu nak minta tolong, Allah Ta'ala tak bagi. Pasal apa? Cara minta tolong tak betul. Ni malam ni Allah Ta'ala ajak kita cara kita nak minta tolong Allah Ta'ala. Salah satunya kena jaga semahyang kita. Kita semahyang tu bagi betul elok-elok. Dalam kitab Safinatul Najah ajak cara kita nak jaga semahyang elok-elok. Takbirnya macam mana nak bagi betul. Tak betul takbir, tak betul lah semayang. Bila tak betul semayang, Allah Ta'ala tak akan bagi sebarang bantuan di atas permintaan kita. Pasal cara minta tak betul. Tentang duk mengaji tu, kitab Safinatul Najah, takbiratul ihram, nak bagi sah dia, kena ada 16 syarat. Jangan bagi kurang. Kurang satu, tinggal 15, batal takbiratul ihram. Ambil tang mana? Kitab Safinatul Najah. Kitab Safinatul Najah ambil tang mana? Melalui satu hadis Nabi SAW. Nabi tegur sahabat. Bila sahabat tu sembahyang, dia bagi salam, Nabi kata, qum fasalli, hang bangkit sembahyang lain. Fa innaka la tusalli, saat-saat hang tak sembahyang, hang bangkit sembahyang lain. Nabi kata kat sahabat tu. Dia bangkit sembahyang kali kedua, lepas bagi salam, Nabi kata, qum fasalli, hang bangkit lain. Fa innaka la tusalli, saat-saat hang tak sembahyang pun, hang bangkit sembahyang lain. Daripada sinilah ulama istinbat hadis ni nak kata protokol ataupun cara-cara nak menunaikan solat ni dia detail.
sampai Nabi suruh 3 kali dia bangkit semayang lagi. Kali ketiga Nabi ajak semayang cara hak betul. 16 syarat nak betul. Salah satu syarat yang kadang-kadang orang tak perasan, takbiratul ihram, tuan hak takbir kena dengar daripada A sampai Ra. Ada setengah orang Allah tambal tu dia sengak. Batal takbir dia, tak sah semayang dia. Bukan nak bagi takut dah lah. Ni hak dia yang duk cerita dalam kitab-kitab fiqh bab semayang. Sebab tu hadis kita abang tadi ni, malaikat ronda nak tengok majlis ilmu. Pasal istimewanya orang belajar. Nabi kata al-jahlu dalalah, jahil tu sesat. Dia pergi ke depan pun tak kena, kona kanan tak kena, kona kiri tak kena, renjak belakang pun tak kena. Bila mana jahil. Bukan kata bab banyak bagi salam dah, bab bagi salam. Ada waktu Nabi tak suruh bagi salam. Makruh. Tak dapat pahala. Makruh bagi salam. Antaranya orang tengah makan. Nabi tak bagi salam sebab ganggu kawan tu nak telan nasi. Dia pergi kenuri tengok Ustaz Naim. Assalamualaikum Ustaz. Kita tengah makan nasi, jawab salam bunyi huduh. Aku salah. Tak jawab, dia kata Ustaz ni mengajak Masjid Al-Abrar, kemah dah. Orang bagi salam, salam jawab tu wajib, dia kata. Kita nak jawab, nasi penuh dalam mulut. Kalau telan dulu baru jawab pun dapat huduh juga. Macam ayam lekat gandum. Nabi kata tak sah. Antara tempat lagi makruh bagi salam tempat orang berkumpul ramai yang dia tak pi pun ke tempat tu. Dia tak mau pi tempat tu, dia pi kot lain. Nabi tak usah bagi salam. Sebab depa tengah duduk sembang rancak, kita bagi salam, putih perbincangan depa. Melainkan kita nak pi rumah tu lah. Kita pi rumah tu boleh bagi salam walaupun ramai. Dia lalu depan taman ni, nak pi rumah Haji Hamid ujung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia kata singgah minum kopi. Tak apa rumah Haji Hamid. Dia lepas Assalamualaikum 12 kali nak sampai rumah Haji Hamid tu. 12 kali bagi salam. Kawan hak berjalan dengan dia kata, bagus sungguh man ni. Nama pinjaman tu. Bagus sungguh, berkesan sungguh dia pergi umrah baru ni. Balik-balik amal salam sungguh. Nabi suruh ufsyus salam, sebarkan salam. Dia amal sungguh hadis Nabi. Pahala banyak sungguh. Pahala banyak. Apa makruh? 12 kali dia bagi salam. Tempat orang berkumpul ramai. Yang dia tak mau pergi tempat tu. Kalau dia nak pergi rumah tu memang dituntut bagi salam lah. Itu nak cerita kata al-jahlu dalalah. Jahil ni sesat. Kalau benda yang tak menjadi haram, dia terlibat dengan makruh. Kalau benda yang wajib dia buat silap, jadi haram. Contohnya bab sembahyang. Takbiratul ihram 16 syarat. Tinggal satu, rosak sembahyang. Kalau dia makmum, dia nak takbir, kena pastikan Tok Imam selesai menyebut Ra Akbar, baru dia boleh takbir. Dia Tok Imam Allahu Akbar, dia Allah lah. Baru doa dia Allah, tak sah takbir dia. Sebab menyamai Tok Imam. Tak sama Ustaz, Tok Imam kata dulu. Dia kena ikut Tok Imam ni setelah Tok Imam selesai, boleh ikut. Tu dalam kitab Qaulut Tam. Dia cerita bab muqaranah, bab mengiringi dengan Tok Imam, bab mutaba'ah, mengikut Tok Imam. Tok Imam habis sebut, baru kita sebut. Tok Imam baru kita Allahu Akbar. Antara lain takbir pada ketika berdiri untuk solat. Ada orang Tok Imam tengah duduk rokok, dia main pada bilik ayak tempat wuduk, dia main sambil berjalan masuk kaki, dia tempat saf, terus takbir. Takbir dia tak sah kerana dia baru sampai dan masih belum ready untuk berdiri dan qiyam. Dia sampai langkah kaki kena terus sambil angkat takbir bayar. Antara lain dia panjangkan Allah, batal. Antara lain dia panjangkan ba, Allahu Akbar, batal. Antara lain dia tambah wa, Allahu Akbar, batal. Semua 16 Isya masuk dah. Kita cerita sikit dah lah tu. Bila saya teringat, saya cerita lain. Saya pun tak ingat semua. Sebab tu nak minta tolong Allah Ta'ala, nak bantu, kenapa betul sembahyang bagi elok. Pasal di sini Allah Ta'ala sebut ista'inu bis sabri was salah. Minta tolong olehmu, yakni minta tolong dengan Allah Ta'ala tu dengan sabar dan taat. Dengan sabar
atas taat dan bala dan sembahyang. Tapi ayat ni pasal apa Allah Taala tak sabar dulu, lepas tu buat sembahyang. Kalau ikut sembahyang tu penting. Ulama tafsir duk cerita panjang ke pasal apa letak sabar dulu baru tak sembahyang. Kerana sembahyang yang berkualiti adalah sembahyang orang yang sabar. Paling kualiti sembahyang yang elok ni sembahyang orang yang sabar di atas melakukan ibadat solat. Itu yang berkualiti. Yang kedua, sabar ni kena sentiasa. Sembahyang ni dia ada waktu. Sembahyang ni ada 5 waktu. Sabar ni bukan sekat 5 waktu. Mula daripada celak mata sampai pejam pula dak kena sabar. Jadi sabar ni perlu buat sentiasa. Solat ni bukan sentiasa tapi ada waktu dia, lalu didahulukan sabar berbanding solat. Kalau ikut solat penting sebab hadis kursi sebut solat ni tiang agama. Tiang agama ikut penting lah. Tapi sabar ni dia perlu mendahului solat kerana solat yang berkualiti bila mana berbekalkan kesabaran. Yang kedua sebab sabar ni dia perlu sentiasa, solat ni berwaktu. Yang ketiga didahulukan sabar kerana sabar ni amalan batin. Solat ni amalan zahir. Amalan batin dengan zahir, hak batin lebih didahulukan. Sebab batin itulah yang mencorakkan fizikal. Kalau batin tak elok, ibadat tak elok. Itu yang ketiga. Yang keempat, pasal apa dahulukan sabar lepas tu solat? Kerana solat ni ada orang sembahyang tapi boleh jadi dia akan masuk neraka. Ayat Quran ada sebut fawailul lil musallin. Tapi orang yang sabar tak disebut dalam Quran kata masuk neraka. Bahkan disebut innallaha ma'as sabirin. Siapa yang ada sabar confirm syurga. Siapa yang sembahyang tengok dulu lagu mana sembahyang. Clear syurga, tak clear neraka. Dalam Quran sebut kata solat masih ada ayat yang menceritakan neraka bagi orang sembahyang. Tapi tak ada ayat Quran yang menceritakan fawailun lis-sabirin, neraka wil bagi orang sabar. Tak ada dalam Quran. Bahkan ada penghuni syurga tu adalah orang yang sabar. Sebab tu ulama tafsir kata Allah Taala mendahulukan sabar berbanding solat dalam ayat ni. Kenapa? 4 sebab tadi. Kita dah dengar fawailul lil musallin, neraka wil bagi orang sembahyang, tapi tak ada ayat cerita neraka wil bagi orang sabar. Baik. Katanya sikit lagi. Saya share nak nanti. Menuntut Allah akan dia sembahyang dengan kerana berulangnya dan sirnya, yakni rahsianya, rahsia salat pada agama. Allah Ta'ala tuntut suruh sabar dengan melaksanakan salat. Allah Ta'ala tuntut untuk kita memohon pertolongan dengan Allah dengan cara sembahyang ni dengan sebab berulang-ulang kali. Sembahyang ni kena buat banyak kali. Sebab tu Allah Ta'ala suruh minta tolong dengan cara sembahyang. Dan sembahyang tu kena buat banyak kali. Sebab tu Allah Ta'ala tak sebut wasta'inu bis sabri was siyam, minta tolong Allah Ta'ala dengan sabar dan berpuasa. Tak sebut itu, tapi sebut bersabar dengan minta tolong dengan bersabar dan juga solat. Pasal apa? Pasal solat ni kena buat berulang-ulang kali. Dan dengan sebab sirnya, yakni rahsianya pada agama, dia ada rahsia yang tersendiri di sisi agama. Kemudian Allah Ta'ala sebut innallaha ma'as sabirin, bahawasanya Allah Ta'ala itu serta segala orang yang banyak sabar. Ayat ni nak bagi semangat kat kita. Cuma orang yang tak apa perasan, dia dengar biasa, tak semangat pun. Allah Ta'ala berserta dengan orang sabar. Allah Ta'ala ni Tuhan yang cukup agung. Nak bagi kita gambarkan, kalau kita duduk dengan orang yang hebat, bagaimana kita rasa? Kalau di rumah kenduri ni, Menteri Besar Kedah ni, dia main makan kenduri di Taman Peruda, dia jumpa kita, dia panggil duduk sebelah dia. Orang lain berkat tengok kita dan kita berasa satu kelainan. Bahkan agung dia main ziarah masjid Taman Peruda, waktu makan ni geng-geng datuk-datuk tonton duduk dengan
YDP apa nama yang di Pertuan Agong, tiba-tiba dia panggil kita mai. Ji, mai duduk kan dengan saya. Bila kita duduk dengan orang yang hebat ni, kita berasa seronok, berasa hebat. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berserta dengan orang sabar, nak bagi kita rasa sabar ni merupakan satu sifat orang yang boleh bergandingan dengan Allah setelah mana dia mati, iaitulah duduk dalam syurga. Nak bagi kita rasa, cuma kadang orang tak sampai maksud, dia dengar tu Allah Ta'ala berserta orang sabar, dia rasa biasa kan. Sedangkan ayat ni Allah Ta'ala nak bagi pengajaran, nak bagi kita rasa semangat untuk membentuk diri jadi orang sabar. Lalu dikatakan orang sabar ni dengan Allah Ta'ala ni macam kawan, supaya kita gambarkan orang-orang hebat di dunia ni, dia panggil kita duduk tepi dia, betapa seronok dan kemahnya kita rasa. Kawan dengan menteri-menteri, kata menteri tak kawan dengan YB kenal kita pun, dia jajar rata dah. Saya dengan menteri besar dulu ni lebih pada adik-beradik dah. Pergi jalan mana tu, hidup sebentar tu, dia jajar rata kampung. Nak bak tu dia rapat dengan MB, dia buat dalam Facebook gambar dengan MB, takut orang tak percaya, kata dia rapat semua. Ada setengah dia ni rapat dengan YB ni, kawan ni dia menteri sekian, dia pun duk cerita lagi kat orang kampung, kat kedai kopi duk bak, kita pun tak larat dengar. Dia duk cerita, dia seronok. Pasal apa? Pasal orang yang hebat ni kenal dia, dan pergi makan kenduri, dia pandai akan ajak dia makan sekali, satu hidangan dengan orang-orang hebat. Kita rasa apa? Rasa syok ya amat. Duk cerita dah kat kedai-kedai makan ni, kata kita rapat. Kebetulan dia mai kampung kita, menteri tu panggil sungguh dia. Dia duk jajar kat kedai kopi, kata dia rapat dengan menteri tu. Menteri tu mai panggil sungguh, kena kopi secawan dengan dia. Lepas ke menteri tu balik, kita akan aku duk bak dah gambar. Nyak kali dah aku cerita kat hampa duk buat tarik muka, duk takut muhung. Hari ni berapa tahun? Tentulah lebih kurang. Jadi ayat Quran yang kata innallaha ma'as sabirin, kita dengar biasa, tapi Allah Ta'ala nak bagi tasjid maksudnya semangat untuk kita mendidik kita jadi orang sabar. Bagi orang yang sampai maksud, dia nampak kehebatan. Tak sampai maksud, tak nampak. Jadi kita duk dengar Nabi Musa, Allah Ta'ala perintah suruh katok batu, pukul batu terbit ayat. Kita dengar biasa, tapi Allah Ta'ala nak suruh kita faham benda agama ni jangan fikir dengan otak. Kalau fikir dengan otak, nak kena katuk, kena pukul tanah, sebab ayat duduk dalam tanah, dalam batu ayat tak ada. Kena pukul tanah, gedebak ayat keluar. Tapi Allah Ta'ala nak ajak kita betapa powernya Tuhan ni, suruh Nabi Musa pukul batu hak tak kena mengenal dengan tanah tu, boleh buat keluar ayat. Kita dengar sekali itu biasa ya, tapi bila mana kita duk dengar tafsir, tadabbur banyak kali, baru kita rasa kepauran Allah Ta'ala. Kalau tidak, tak rasa biasa ya. Pasal apa Allah Ta'ala suruh Bani Israel sembelih lembu, tak suruh sembelih itik? Pasal apa Bani Israel ni Allah Ta'ala suruh sembelih lembu ketika mana Nabi Musa nak cari pembunuh orang yang mati? Kita dengar ayat ni, izbahu baqarah, sembelih lembu. Pasal apa tak suruh sembelih kambing? Pasal apa tak suruh sembelih unta? Pasal apa tak suruh sembelih itik, ayam, burung puyuh, burung pati? Banyak lagi. Pasal apa suruh lembu? Allah Ta'ala nak sebutkan cerita-cerita tertentu supaya orang mengambil pengajaran dan nampak di atas keagungan dan kepauran Allah Ta'ala dalam menguruskan dan juga memerintahkan umat manusia ataupun hamba dalam melaksanakan tugas. Bagi orang, sebab tu kita mengaji tafsir, kita kena tadabbur lah. Tafsir ni kita mengaji nak faham ayat tu maksud apa, tapi tadabbur kita nak bagi berasa kata sakannya Allah Ta'ala. Dia beza tadabbur dengan tafsir. Sebab tu setengah masjid dia buat tadabbur, setengah masjid dia baca terjemahan bukan tadabbur, baca terjemahan pun boleh. Setengah masjid dia buat tadabbur. Tadabbur ni kita buat kajian pasal apa Allah Ta'ala sebut macam ni, pasal apa suruh pukul batu, tak suruh pukul tanah. Itu di antara maksud tadabbur. Sebab tu kadang-kadang kita ni baca tafsir, kita tengok terjemahan, kita rasa biasa sebab kita tak pernah tadabbur. Dia tak rasa satu keunikan ayat-ayat Quran. Sebab tu kalau ada orang boleh buat tadabbur ni bagus. Saya pernah jumpa seorang ustaz ni, walaupun fahaman tak sama, dalam YouTube. Ustaz Abdul Mu'in, dia mengaji di Jordan.
Dia buat tadabbur Quran. Tadabbur Quran dia saya cukup seronok dengar. Sebab dia membuatkan kita ni membuka minda dan kita berasa kata, dahsyat sungguh Allah Taala. Ustaz Mu'in ni dari sudut pembawakan kefahaman dia agak berbeza, khususnya dengan saya lah. Tapi saya ambil ilmu dia sebab dia membawa kepada orang yang mendengar ni, dia fikir, dia boleh faham kata betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sebut Allah ni melalui tadabbur ayat-ayat Quran. Dan tak nak tengok boleh tengok Ustaz Mu'in. Tak lagi Pansha sebelum tidur balik buka YouTube tengok, bagus, benda bagus kita kongsi. Baik, kemudian lepas ni kita sambung, ada kitab tuan-tuan tanda elok, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ma tasna'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina rabbi zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wa dawamaha wa na'udzu bika minal ma'siyati wa asbabiha وذكرنا بالخوف من قبل هجوم خطراتها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. قبل الله منه.